Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan proceed balik about the prime factor. Okay, the first what's a prime factor? Okay. Dalam bahasa Melayu dikenali sebagai faktor ganda. Okay, itu faktor ganda. Okay, for this subtajuk, determine and list the prime factor of a whole number, hence express the number in the form of prime factor. Okay, factorization is the method factorize. Okay, prime factors of a number can be done by repeated division by prime number using is the method factor 3. Okay, so apa dia nyatakan kat sini adalah okay, perfaktoran perdana, okay, iaitu boleh diselesaikan melalui pembahagian berulangan bagi nombor perdana. Ini adalah nombor perdana. Hari itu kita dah decide dah apa nombor perdana. Okay, prime number. Okay, or using the method factor 3. Okay, kita akan lihat nanti kaedah pokok faktor faktor pokok Okay, next, which of the following number are prime number? Okay, siapa nak jawab kat sini? Adakah dua ni adalah prime number? Kita flashback dulu sekejap. Hello? Yes, sir. Yes. 9? Yeah. Yeah? No. No. No yeah. No. No. Why? Sebab boleh Justification. bahagi dengan 3. Yes. Okay, so dia boleh bahagi dengan 3, bukannya diri sendiri. Not itself. So, okay, 23. Adakah 23 ni adalah nombor perdana? Yes. Yeah. Yes. 41. Yeah. 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 Okay, 57. Is it the Bukan. prime number? Bukan. Why? Why? Kenapa bukan prime number? Can be divided by 3 Boleh dibahagikan dengan 3 So ini no. Bukanlah. 69? Bukan. Bukan. So ni boleh bahagi dengan 3. Can be divided by 3. Can be divided by 3. So prime number hari itu saya dah beritahu apa definisi dia. Can be Divided completely. yeah, one or itself tak? Yeah. Except one. Okay, kecuali 1. Okay, yang boleh dibahagikan dengan 1 atau dirinya sendiri, bukan
Satu. Kecuali satu. Okay. So kita tengok lebih mendalam. Okay. Kesenambungan faktor perdana. Okay. Sebelum ni kita dah tengok apa? Apakah itu faktor Okay. So sekarang ni kita akan tengok faktor perdana. Apakah itu faktor perdana? Okay. Let's say lah kat sini ni buku teks muka surat 33. Okay, faktor untuk 18. Okay, hari tu kita dah beritahu dah. Bila faktor, dia bahagi, so tidak ada baki Okay, ataupun dia boleh buat operasi pendarapan. Dia dua lah kaedah kat sini. Okay, iaitu 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Okay, so daripada nombor 1, 2, 3, 6, 9, 18 ini yang mana prime number? Okay, so kita dah beritahu nombor 1 bukan non-prime number, right? So, nombor 2 ya prime number, nombor 3 pun prime number, nombor 6 bukan. Sebab apa? Sebab boleh bahagikan dengan 3, can be divided by 3. So, pun ni pun sama kau. Ni pun sama. So, those 2 and 3 are known as prime number of prime factor of T. Okay? Boleh? Okay, seterusnya. Okay, yang ni yang seterusnya ni. Okay, ni sedikit pengetahuan yang pula awak kena ada. Okay, iaitu prime factorization. Okay, iaitu apa? Perfaktoran perdana. Tu. Which the number is writing as the product of the prime factor. Okay, for instance. Okay, so bagaimana dapat 18 hari tu? Okay, 18. Okay, let's say lah. Can be divided by 2 Okay. Sebuat daripada 1 lah dulu. Kita ambil daripada susunan pola dia. Let's say 18 can divide by 1, you can get 18. Divide by 2, you can get 9. 9. Okay, boleh ke bahagi dengan 2? Tak boleh So, bila bahagi dengan 3, awak akan dapat apa sini? 3. Dapat 18 bagi 1, 18. 18 bahagi 2, 9. 9 bahagi dengan 3, 3. Okay. So, daripada sini, result dia adalah 1, 2, 3, 3. Okay, but nombor 1 ni adalah, adakah dia prime number? Bukan Bukan, so tak termasuk lah. So yang termasuk adalah 2, 3, 3. So daripada 18 bermaksud 2 darab dengan 3 darab dengan 3. Okay, so 6, 3, 80. So dia adalah apa ni? Seimbang, right? Okay. Ini namanya adalah hasil darab faktor perdana. Okay, hasil darab faktor perdana. Produk ismi dia darab produk. Nanti bila pergi advance nanti awak akan ada produk ni divide by 2 tau. Cost produk dengan pendarapan darab dengan dot produk. Okay. So nanti bila pergi ke advance nanti produk akan terbahagi kepada skala kuantiti dengan vektor kuantiti. Tapi dalam silibus kita produk ni awak kena tahu dia adalah operasi pendarapan Okay, pendarapan apa? Pendarapan untuk faktor perdana. Okay. Itu sahaja. Okay, kadang-kadang soalan ni masuk. Okay, dia tanya. Okay, next example. Okay, example. Ni semua ni ada dalam buku teks awak Example muka surat 33, example 3. Okay, determine. Masih lagi determine Okay, determine ni kalau ikut dia punya term, okay, awak kena tunjukkan dia punya state lah. Okay, state ataupun in solution mesti ada
Stack lah. Bagaimana awak justifikasi awak punya jawapan awak. Okay, let's say lah kat sini. Okay, katakan, okay, awak dah jawab 84 ni bahagi dengan 2. So, awak dapat berapa sini? 42. Okay, tak boleh jawab macam tu. Okay, dia ada step-step dia. Okay, sebab semakin form 1 ni penulisan dia adalah lebih matang lah sikit. Okay. Where of the following number is a prime factor. Okay, prime factor of 84. Okay. So, operasi apa kat sini? Kalau kita tengok kat sini, tengok definisi dia operasi apa? Kita tengok. Okay, kita tengok balik dia punya definition dia. Is the definition Definition. Okay, so repeated division. Iaitu apa? Iaitu berlakunya apa? Pembahagian. Pembahagian berulang-ulang. Macam Gesa buat lah. Saya buat dalam bentuk gini. Okay, let's say saya buat tadi dalam bentuk macam ni. Okay. Okay. Boleh nak buat bentuk macam ni tapi lambat lah. Okay, biasanya buat ni Bagi 1, 18. Okay, daripada sini 18 divide by 2, 8. Boleh nak buat macam ni tapi lambat lah. Okay, lebihnya kita buat dalam bentuk macam ni. Okay. Sebab bentuk ni nanti kita akan proceed lah nanti. Okay, untuk banyak guna dalam 2.2 okay, 2.2. Okay, dalam LCM nanti. Okay, so bagaimana nak selesai dia? Okay, so cara nak selesai dia. Let's say lah soalan ni pattern dalam PXA ataupun pengetahuan yang perlu awak kena ada. Okay, so kita dah tahu prime factor, dia punya operasinya adalah divide. Okay, so apa yang berlaku pada divide? Dia repeat dia repeat, berulang-ulang. Okay, berulang-ulang. Okay, berulang-ulang. Okay, so katakan 84 divide by 1. Okay, perlu ke by 1? Boleh ke 84 bahagi dengan 1? Boleh. Tak boleh. Sebab ini, adakah ini prime number? Bukan. Ada. Dia pastikan dia bahagi dengan prime number. So, apa prime number yang kita ada? 2, 3, 5, 7, 11. 13, ayo, lagi. Next. 17. 17. 19. And bla 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 bla. Okay. So prime number kat sini divide by prime number So let's say lah 84 divide by 2. Okay. So the answer, okay, kat sini awak boleh tekan calculator lah, senang. 84 bagi dengan 2 awak akan dapat 42. Okay, apa yang berlaku 84 bahagi dengan 3? Tekan je calculator. 84 bahagi dengan 3. So apa yang berlaku? Dapat 28, right? Okay, so next 84, sorry, yang ini sedak jawab lagi lah. Selis cara dia dulu. Okay, 84 divide by 5. Apa yang berlaku? 16.8. Okay, 16.8. So apa maksud 16.8 ni? Dia ada apa? Dia ada baki. Dia ada baki Okay, and then 84 divide by 7. 12. Okay, 12. Okay, 84 divide by apa? Sebelah. Berapa boleh? Ambil kau nak buat apa tu? 7.63636364. 63, 6, 4 lah. Okay, so dia ada baki. Okay, berarti sampai sebelah je lah. Okay, sebelah je. Sebab soalan ni 2, 3, 5 je.
Okay. So, apa yang berlaku pada yang ada baki ni? Adakah dia faktor? Bukan. Yang kita dah belajar itu. Okay, kita tengok definisi faktor itu kita beritahu. Okay, ada saya tulis kat sini. Okay, mana itu last sekali hari tu. Ni. Apa itu faktor? Faktor adalah whole number yang boleh dibahagi. Dibahagikan dengan apa? Dibahagikan dengan tepat lah. Maknanya tanpa baki kat sini. Okay, hari tu kita dah belajar itu. Faktor maknanya nombor yang boleh dibahagi tepat. Okay. So kalau kita tengok kat sini, cuma kat sini dia guna faktor perdana. Okay. So dibahagi, masih still lagi bahagi. Tapi pastikan dia tidak ada baki. Nampak? Okay, kalau soalan tidak ada nombor 2, nombor 3, nombor 5 ni disuruh awak list. So list dia adalah 2, 3, 7 dan seterusnya dah awak carilah. Okay. So step yang pertama awak perlu tulis ni dulu. Okay, dia punya step dia. Okay. So yang ini tak boleh diterima. Okay, yang ini tak boleh diterima. Okay, katakan berhenti sampai nombor 11 ajalah. Okay, baru saya jawab nombor A. So apa A? Bagaimana nak selesai? Ambil balik. Okay, iaitu 84 divide by 242. Okay, so apa berlaku kat sini? Ambil balik 2 ni. Sebab dia tanya nombor 2 kan. So apa yang berlaku pada 2? 2 is a prime number. Okay, prime number. Dah memadai tulis macam tu. Okay. Sebab dia nak tahu apa? Nombor tu prime number 84. Tapi kalau awak nak ikut buku pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. Dus, maka 2 is a prime factor of 84. Apa boleh. Okay. Okay. Faham tak maksud saya ni? Okay, B. Okay, B. Apa yang berlaku? 84 bahagi dengan 2. You can get by 3 bahagi dengan 3. So akan dapat 28. Okay. So 3 is a prime number. Sebab short form Those 3 is prime factor of 84. Okay, and then C. Okay, C. Apa yang berlaku pada C? Okay, 84 divide by 5. You can get 68. Okay, so kat sini remarks kan ada apa? Ada baki. Okay, ada baki. So apa yang berlaku ada baki Maka kat sini 5 is a prime number but dah boleh cukup dah ni. Okay. But cannot divide completely by 5. Okay. Ni punya justifikasi or the reason why 5 is not prime factor. Okay. Saya sambung kat sini. Terus kadang-kadang boleh tulis macam ni is not is not maknanya okay, prime factor of 84. Okay.
So tanda gini maknanya untuk jawab dalam matematik boleh diterima. Okey, boleh diterima. Tidak ada masalah. Okey, ataupun nak buat ayat. Okey, ayat yang lengkap pun tidak ada masalah. Okey, jelas kat sini? Jelas. Jelas. Bagus. Okey, kita test sekejap. Okey, siapa nak cuba jawab SAS practice 2.1B? Question 1. Okey. Siapa nak jawab A dengan B? Okey, siapa nak jawab A dulu? Cuba buat dulu sekejap kat sini. Sebagi masa Okey, determine whether 3, 5, 7 are prime factor of 30. Okay, and then B. Okey, cuba. Cuba kalau ada sukarela nak jawab, boleh jawab lepas ni. Okey, sebagi masa sekejap. Okey, volunteer. Ada volunteer nak jawab? Saya nak try. Okey, sekejap ya. Nak try A ke B? A. Okey, A. Okey, awak sebut, saya tulis. Sekejap, mana? Okey. A. Kita buat sesa. Dah apalah. Awak sebut, saya tulis dulu. Nanti ni ya. Okey. Saya tengok. Okey. 30 Hmm. bahagi 2 dulu. Kenapa 2? Nak list lah. That's okay, not list lah. Okay. Bagi 2. Sama dengan 15. Bagi 3. Sama dengan 10. Lepas tu bahagi 5. Sama dengan 6. Lepas tu bahagi 7. Sama dengan 4.28 bla bla. Buat sampai situ je. So tak ingat ayat. Tak apa, bahan ambil bahasa Melayu tak apa. 3 is a prime number.
Itu je ke? Lagi? Ya. Tak, dia ada Dah. dia ada tiga jawapan ni. Okay, 3 is a prime number. Those. Does Hmm. 3 is Hmm. prime number Factor. by prime factor by 30 ke? Hmm. Of 30 eh? Ya. Okay. Okay. Ni baru dapat, let's say lah, satu markah kat sini. Okay. Then? And 7, 5 is a prime number. Thus, 5 is a prime factor of 30. Okay, correct. Okay, next. 7 is a prime number by 7. Oh, yeah, yes. It is a prime number by but cannot divided by 13. Okay, correct. Tak apa, ayat grammar pun tak lengkap pun tak apa, janji faham. Sebab kita nak tengok apa pelajar faham je untuk soalan ni. Okay, next. Does 7 is not prime factor of 30. Okay, dah. Okay, so format lah awak dapat. Fakihah Umairah Okay, terima kasih. Okay, next. Volunteer B. Okay, nak jawab macam ni pun tak apa. Awak selesai dulu. Awak bagi, tunjuk step. And then give the reason or justifikasi 3, 5, 7. Okay, if the prime factor or not. Okay. Volunteer B. Tak apa, salah bedah je. Ada yang nak cuba B? Okay, let's say lah. Ni Fakihah jawab macam ni pun boleh. Okay, ada tu dia jawab macam ni pun boleh. Tidak ada masalah. Dia dah list dia ambil list apa faktor yang prime number dia yang dia bagi. Okay, so let's say kat sini bagi 3, 7, 9. Okay. Okay, let's say 54 divide by 3. Okay, berapa boleh kat sini? 80 Okay, and then 54 divide by 5. 10.8. Okay, thank you. And then baik sikit ni. Untuk B ni dia trick sikit. Dia bagi tiba-tiba ada 9. Okay, 54 divide by 9. 6. Okay, 6. Okay, untuk soalan ni dia ada tricky sikit. Tiba-tiba 9. Adakah 9 ni adalah nombor berdana? Okay, kita check balik. Bukan. Okay, tapi tak apa. Bila ada soalan tu, tiba-tiba dia bagi bukan nombor perdana. Kita ada cara nak jawab dia. Okay, kita ada cara nak jawab dia. Okay, sama ada awak jawab semua sekali. Kalau suka awak jawab gini lah. Okay. Ada justifikasi lah, ada satu-satu tu. Ada reason.
Okay, untuk nombor seterusnya lah. Okay, let's say kat sini, okay, untuk yang 3 ni tidak ada masalah rasa. Okay, is a prime number. Okay, those 3 is a prime factor of 54. Okay, next. Okay, untuk nombor 5 ni, still lagi prime number. Okay, tapi kat sini kena tambah sedikit syarat. But cannot be. Okay, be apa sini? Divide. Completely. Okay, divided completely. Okay, boleh. Okay, dia memang nombor apa? Nombor berdana, tapi tidak boleh dibahagi lengkap. Okay, dibahagi lengkap dengan apa? Maknanya dibahagi lengkap dengan 54 lah. Okay, so tinggal kat sini but 54 sini kan. Okay, nak by 5. Okay, tapi kalau tulis macam ni pun sudah faham dah. Okay, tulis macam ni pun faham, tak ada masalah. Sebab dalam matematik kita bukan nak tengok grammar ke apa ke, nak tengok janji ayat tu dah faham dah. Okay, next. So apa yang berlaku pada nombor 9? So 9 is apa? Not Okay, is not a prime number. Okay, a prime number. Okay, so ni justifikasi awak. Okay, is not prime number. Okay, ini adalah whole number, right? Okay, ni bukan prime number. Okay, so bagaimana kita nak counter dia balik? Okay, dia bukan berdana. But, okay. Tak payah dah. Ini tulis memadai macam ni je. Okay, nanti keliru pula awak. Okay, dos. Apa yang berlaku pada nombor 9 ni? Is not a prime factor of 54. Okay, jelas kat sini? Jelas. Jelas. Okay. So nak jawab macam ni pun boleh. Okay, nak jawab macam ni pun boleh. Okay, so kat sini nak awak jelaskan, nak dapat awak bezakan between the prime number. Okay, dengan apa? Whole number. Bukan whole number, prime factor. Okay, bukan semua prime factor ni adalah prime number. Bukannya semua prime number ni tergolong dalam prime factor. Okay, kadang-kadang syaratnya apa? Syaratnya mesti melalui operasi. Operasi dia apa? Bahagi, divide. Okay, operasinya adalah pembahagian. Okay, so kalau dia bahagi dengan lengkap, maka dia adalah prime factor. Kalau bukannya tidak bahagi dengan tepat, maka dia bukannya prime factor. Tapi make sure nombor yang diberi itu adalah prime number. Gitu je. Priority is prime number. Okay, and then the second is operasi dia. Okay, divide completely. Okay, so baru kita boleh decide bahawa dia adalah prime factor. Okay, untuk ini. Okay, kalau awak tengok jawapan belakang, okay, jawapan belakang dia jawab secara overall betul. Okay, so let's say kat sini
Nak ikut jawapan belakang pun boleh. Okay, daripada awak punya pengiraan kat sini. Okay, apakah yang boleh awak kata untuk A ni? Kalau awak nak jawab Aurora. Okay. 3 dengan apa ni? Okay. So jawapannya apa? Prime factor. So boleh juga kalau yang advance lah. Kalau saya suka macam ni. Peringkat awalannya nanti kita dah biasa-biasa boleh jawab 3 and 5. Okay, sebabkan dia adalah prime number and then prime factor is a prime factor of 30 untuk soalan A tadi. Okay. Bila jawab 3 dengan 5, so tinggal apa? Tinggal nombor 7. So 7 apa yang boleh kita kata kat sini? Okay. 7 is not a prime factor of 30. Okay, nak jawab macam ni pun boleh. Tapi bagi saya, yang ni lagi okey lah sebab ada justifikasi. Sebab apa 7 ni bukan prime factor? Sebab cannot divide completely. Okay, so dia jawapan K ni ia pelbagai. Sama ada awak nak jawab macam ni ataupun nak jawab macam ni. Okay, kalau tanya saya suka jawab macam ni lah. Sebab bila jawab macam ni, maknanya dah jelas, dah clarify dah kat sini. Dah jelas dah kat sini. Okay, kalau jawab macam ni kadang-kadang student pun tak faham. Kenapa tiba-tiba ni 7 ni bukannya prime factor. Okay, sebab alasannya adalah tidak boleh bahagi dengan lengkap. Tu je. Okay, next. Okay, kita tengok example lagi. Example. Okay, kat sini dia suruh apa kat sini? List. Okay, list prime factor. Okay. So apa kehendak soalan kat sini? Apa kehendak soalan kat sini? Senaraikan. Okay, senaraikan. So dalam matematik nak senarai dulu ke nak tunjuk jalan langkah kerja dulu? Jangan pula tiba-tiba awak senarai dulu. Okay, yang tu cerita lain lah. Okay, ada benda dalam matematik awak terus list. Okay, let's say awak list 1, 2, 3 and bla 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 Okay, ada. Tapi untuk soalan macam ni, awak tak boleh list lagi. Awak kena buat apa? Okay, show the step dulu. Bagaimana awak kira? And then last sekali jawapan dia baru awak apa? Listing jawapan yang betul. Okay. Boleh kat sini? Boleh. Boleh. Okay. Tadi kita dah belajar. Okay. Dia banyak kaedah kat sini. Okay. Dia banyak kaedah kat sini. Okay. Kita tengok definisi prime factor. Okay. Tengok. Okay. Apa definisi dia? Yang pertamanya. Okay. Saya recall balik prime factor. Ni factorization. Okay, sekarang ni 2 and 3 known as a prime factor. Okay, so bagaimana kita nak dapat prime factor? Bagaimana kita nak dapat prime factor? Bagaimana kita nak dapat faktor berdana? Kalau soalan macam ni, bahagi dengan apa? Berulang kali. Berulang kali lagi. Bahagi. Yelah, bahagi dengan nombor apa? Nombor perdana. Nombor berdana lagi. Bukan step dia yang kita belajar sebelum ni. Yang dah kita belajar sebelum ni. Kita bahagikan dengan apa? Biar dapat apa? Biar dapat apa? Contohnya 40 bahagi dengan 1, 40 bahagi dengan 2, 40 bahagi dengan 4, 40 bahagi dengan 5. So, pastikan yang kita bahagi ni tidak ada apa? Tidak ada baki. Perpuluhan. Okay. Tidak ada titik perpuluhan.
Okay, tidak ada decimal place. Okay. So kalau saya akan tunjuk step macam ni lah, baru kita list Okay, 72 bahagi dengan 1. So dapat apa? 72. 72. Okay, nampak? Okay, 72 bahagi dengan 2. Dapat? 36. 36. Correct. 72 bahagi dengan 3. 24. 24. Okay. 72 bahagi dengan 4. Dapat? 18. Okay, 80. 72 bahagi dengan 5. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. So tak boleh. Kita cross terus. 72 divide by 6. 12. Okay. Thank you. 72 divide by 7. Tak boleh. Tak boleh. So cross je. Okay. 72 divide by 8. 9. Sorry. 9. Okay. Perlu ke 10? Tak perlu So kita baca dia daripada berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Okay. So cara dia kita show dulu bagaimana step dia menggunakan operasi pembahagian and then baru kita list. List kat sini bermaksud bukan list jawapan yang betul lagi. Kita senarai dulu apa nilai yang kita dapat. Okay. 1. Okay. Kalau tengok sini 2. Okay, tu dia dapat 1, 2 tu. Okay, 3. 4. 6. 8. 9. 12. 18. 24. 36. And then 72. Okay. Ni cara dia. Nak dapat apa? Nak dapat faktor. Right. Kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita dah belajar. Okay, bila dah dapat faktor, baru kita pergi ke prime factor. Apakah syarat prime factor? What is the priority of prime factor? Nombor perdana. Okay, nombor perdana. Ya. Listkan ke nombor perdana? 2. 3. 3. 5. 5. 7. 11. Ya. Okay, so kat sini compare je lah. Okay, compare. Sebab kat sini, saya kata dah tadi, yang pertamanya dia priority dia, kalau kita tengok tadi saya tulis, yang pertamanya untuk prime factor, priority dia adalah prime number menggunakan operasi apa? Pembahagian. Tapi ini balik sikit untuk soalan ni. Soalan ni kita buat pembahagian dulu. Lepas dapat result dia, baru justifikasi yang mana prime number. Okay, yang mana prime number baru dapat prime factor. Sorry, ni bukan prime factor. Ni adalah prime number. Okay, so 1 bukan So kat sini 2. 3. Yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini 18. Okay, 24 bukan 36 bukan 36 can be divided by 3, right? Yeah. Okay, yang ini pun sama, boleh bagi dengan 3. So, okay, which one the prime factor? 2, 3. Okay, 2, 3. Okay. Okay. So, kat sini boleh tulis sebagai apa? Prime factor of 72 are 2 and 3.
Nak jawab gini pun boleh, nak jawab gini pun boleh. 2,3. Tidak ada masalah. Okay, make sure kat sini prime factor. Okay, lupa saya nak khabar. Dalam dalam matematik, kalau awak macam ni, kalau term, let's say lah, ni yang common mistake let's say lah, student tu aja prime factor dia aja gini. Okay, jawapannya incorrect tidak betul. Sebab apa? Sebab ejaan salah. Ejaan untuk term mesti betul. Ejaan untuk term mesti betul. Let's say lah awak eja macam ni. Okay, prime factor of 72 is 3 and 2. Let's say lah. So ni betul. Walaupun is ni tidak betul. Daripada segi grammar, is ni tidak betul, tidak ada masalah. Sebab dalam matematik kita tak tengok grammar. Okay, kita hanya lihat bagaimana calon eja dengan betul term sahaja, term matematik. So term matematik kat sini adalah apa? Prime factor. So make sure lah prime factor awak betul. Okay, nak tambah S ke, tak boleh tambah S ke, tidak ada masalah kat sini. Okay, sebab itu lebih kepada grammar. So term itu kena betul. Faham maksud saya? Faham. Faham. So untuk term pastikan betul ejaan dia. Okay, untuk grammar lain tidak ada masalah. Okay, nak tulis is ke, was ke, apa ke, have ke. Okay, janji faham je. Okay, janji siapa yang baca tu faham je. Okay, tapi term kena betul lah. Okay, next kita try do the exercise. Okay, kita test sekejap. 2.1b. Okay, pilih A. Okay, cuba buat sekejap. Okay, dimulakan dengan operasi bahagi. Lepas tu list. Lepas tu answer. Okay, cuba buat sekejap. Lepas tu siapa volunteer nak jawab? Yang ini homework lah. Okay, siapa nak cuba jawab? Okay, siapa cuba nak listkan? Not listkan. Siapa cuba nak buat pembahagian? Divide. Okay, tolong sir boleh? Okay, 36 bahagi dengan 1 dapat berapa? 36. Okay. 36 bahagi dengan 2 dapat? 18. 36 bahagi dengan 3. 12. 36 bahagi dengan 4. 9. 36 bahagi dengan 5. Tak ada. Tak ada, crosskannya. Bila dapat decimal point, cross je. Okay, dah terimalah. 36 divide by 6. 6. 30, tak boleh lah. Sampai siap dia temu diri dia sendiri. Okay, so listing. Okay, sekarang ni nak listing ke bawah lah Tak ada masalah. Okay, so let's say 1, 2, 3, 4. Ada orang angkat tangan ke?
6. Ya, one teh. One teh kenapa? Okay, ni dari random So, pilih satu je. Okay. Next. Next. Okay. Okay, ni second step. Okay, from the list, justifikasi. Okay, kena pasti apa? Prime number, right? Boleh ke nak tolong sir? Kena pasti nombor berdana. Boleh. Adakah satu ni nombor berdana? Bukan. Bukan. Nombor 2, Ya. 3, Ya. 4, Bukan. 6, Bukan. 9. Bukan. Okay, Bukan. 12. Bukan lagi. 18. Bukan. Bukan. 36. Bukan. Bukan. So, bagaimana kita nak buat conclusion kat sini? Bagaimana kita nak buat conclusion kat sini? Nak bagi jawapan dia kat sini? Iaitu? Prime factor of. Okay. Factors of 36. Yes. Is 2 and 3. 2 and 3. Okay. Terima kasih. Fakihah Umairah. Okay. Betul. Okay, betul. So, sebagai kerjanya B, C, D ni sebagai kerja nanti ya. Okay, next. Satu lagi saya pergi. Ni last lah. Last untuk hari ni. Nanti ada masa nanti saya nak suruh proceed balik lah untuk buat latihan. Okay, sebab apa? Sebab saya akan tengok buku nanti untuk penilaian pertama. Okay. Ingat awak ada PBD Dah dia maklum ke PBD ke? Dah maklum ke tak PBD? Band? Belum? Nantilah saya maklum dalam kelas nanti senang. Boleh bagi handout. Okay, next, express. Okay, 6 in turn form of prime factorization. Okay, so kat sini, the next example 5 Okay, iaitu contoh 5. Dia suruh ungkapkan. Okay, ungkapkan apa? Ungkapkan 60 ni dalam bentuk ini yang saya kata ni. Ni pattern soalan ni kadang-kadang. Dia kata apa? Prime factorization ni. Iaitu apa? Perfaktoran dana. Okay, so sekarang tadi kita dah belajar prime number. Tu. Kita dah belajar prime factor. Sekejap buka sekejap. Okay, dan last kali yang kita belajar adalah untuk hari ini adalah prime factorization. Okay, yang ini dah ni sekarang. So ada benda lah yang perlu awak kena faham ni, 3 benda berkenaan dengan perdana ni. Okay, so bagaimana kat sini untuk prime factor ni? Okay, method dia ada berapa method kat sini? Ada 2 method. Ada 2 kaedah nak selesaikannya. Okay, yang pertamanya, kaedah yang pertamanya biasa yang saya tunjuk lah. Itu namanya, cuma saya kat bawah lah. Kaedahnya adalah kaedah repeated division. Okay, iaitu
pembahagian berulang-ulang. Okey, pembahagian berulang-ulang yang biasa tunjuk tu. Okey, itu namanya pembahagian berulang-ulang. Okey, yang keduanya adalah apa? Okey, iaitu benda gambarannya pokok tu. Iaitu okay, drawing out, drawing of vector 3. Okay. So bagaimana kita nak tunjuk step? Okay, so saya akan tunjuk dua-dua lah kaedah. Kena mahir dua-dua kaedah. Okay, kadang-kadang soalan tu dia bagi macam ni, dia bersyarat using the method of drawing, let's say lah, drawing effector effector 3. Okay, kadang-kadang soalan tu bersyarat. Okay, mungkin dia kata using the method of repeat third division. Kalau dia bagi macam ni, awak hanya guna kaedah apa yang disuruh lah. Okay. Tapi kalau soalan macam ni, okay, original question ni, awak boleh buat mana-mana kaedah. Okay, mana-mana kaedah. Okay, so soalan ni biasanya suka sangat keluar. Biasanya hujung bulan Mac lah, tapi disebabkan ni sudah tahu bila ujian nanti. Okay, tapi walau mana pun kita teruskan lagi. Okay, so saya nak tunjuk kaedah yang pertama, iaitu kaedah pembahagian berulangan. Okay. Okey, pembahagian berulangan. Okey, kita kena bahagi dengan nombor kecil nombor kecil. Katakan 60. Okey. Kalau jarang bagi dengan 1. Okey. Biasanya kita akan bahagi dengan mula dengan nombor 2. Okey. Pastikan tidak ada apa? Tidak ada baki. Let's say lah 60 bahagi dengan 2, awak akan dapat 30. Tu. Okey, 30. Okey, 30 nak bahagi dengan berapa? Bahagi 2 ke bahagi 3? Kalau bagi 3 boleh tak? Boleh. Okey, kita tengok Kalau bahagi dengan 3, apa yang berlaku kat sini? Dapat 10 tu. So bahagi dengan berapa sini? Bahagi dengan 10. Nombor 10 ni besar. Biasanya kita akan dapat nombor kat sini adalah nombor 1 hingga nombor 9 je. Nombor 10 ni betul. Betul lah. Betul, tapi dia agak besar kat sini. Okay, agak besar kat sini. So kat sini adalah tidak tepat lah cara dia. So kita kena bahagi dengan nombor yang paling kecil dulu. Okay, jangan bahagi dengan 1. Bahagi dengan 2 lah nombor yang paling kecil. Katakan 30. Cuba bahagi lagi dengan nombor yang paling kecil. 2 lah. Dapat 15. Okey, bila bahagi dengan nombor 2 tidak boleh dapat titik perpuluhan Dapat 7.5 So bahagi dengan 3 lah, naik 1. So awak dapat 5. Okey, kat sini memang nampak dah ni, tak boleh bahagi dah dengan lain kecuali 5. So dapat 1. Ingat, pembahagian kat sini pastikan dengan nombor kecil. Okey, nombor kecil. Okey, nombor kecil yang ini memang betul tapi tak tepat manalah. Okay. So apa yang berlaku kat sini? So bila dia repeat kat sini, okay, kita boleh katakan bahawa 60 ni terhasil daripada 2 darab 3 darab 5 darab 1. Tapi jarang tulis 1 ni. Okay, biasanya jawapan K can be write as 60 equal to 2 times 2 times 3 times 4. Okay, susun dia. Okay, order in increasing number. Okay, increasing number. Senang. Bisa nak tanda lagi. Okay, susun daripada nombor menaik. Susunan naik. Tengok lepas nombor 2 nombor apa? Nombor 3.
Lepas nombor 3, nombor apa? Nombor 5. Okey. Jangan susun macam ni. Ni saya tak suka dah. Okey, ada student tu dia write the answer final answer dia tulis macam ni. Oh, suka hati dia je. Okey, okey. Boleh. So kita susun secara menaik. Kecuali soalan objektif. Soalan objektif lain. Soalan objektif dia nak treat awak, dia nak memerakatkan awak. Itu cerita lain. Okey, dan satu lagi jawapan yang tidak betul lah. Ni incorrect. Ni jawapan yang salah. Dia tambah apa? Memang betul dia tulis. Dia tulis apa? 1 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. So okey, wrong jawapan dia. Sebab apa? Sebab ada nombor 1 dekat depan. Nombor 1 tidak termasuk okey. So nombor 1 tidak termasuk. Kita guna nombor selain daripada nombor 1. Okey, itu kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua ni biasanya. Okey, biasanya pening. Okey, kaedah nombor 2. Sebab kaedah nombor 2 ni dia banyak jawapan dia banyak kaedah dia. Okey, kaedah yang kedua adalah drawing. Drawing method lah. Ataupun kadang-kadang sepanggil dia apa? Factor 3. Nombor rajah pokok. Okey. Okey, cara dia macam mana? Okey, ambil dulu yang induk 60. 60. Okey. Saya kata dia bahagi dengan nombor yang paling kecil betul? So nombor yang paling kecil adalah 2. Okey. 60 bahagi dengan 2. Hasilnya adalah 30. Ni layer yang pertama. Okey, ni first layer. Okey. Next layer. Okey. Oh sorry. Next layer dia satu je sini kan. Okay. Awak nampak tak ni? Tak nampak saya buat gini lah senang. Tapi nak buat exercise awak gini. Saya tunjuk je. 30 kali dengan 2 dapat berapa? 60 tu. Okay. So dia start daripada belah kiri. Okay. Ni adalah nombor 2. Okay, so 30. Bagaimana terhasil dengan 30? Pilih nombor yang paling kecil. Tak boleh dah pilih nombor 2 sebab nombor 2 adalah sini. Paling kecil yang kedua adalah nombor 3. 3 darab berapa 30? 3 darab dengan 10. Okay. Kalau awak tengok kat sini. Yang sebelah kiri ni dia follow je. Sampailah tak jumpa nombor. So 10 darab dengan 3 darab dengan 2. So resultnya adalah 60. Okay. Okay. So kita nampak lagi. Nampak apa? Nampak yang ni lah. 10 ni boleh lagi pecah ni. So nombor 3 ni follow je. Follow je nombor 3. Yang ini pun follow je nombor 2. Tidak ada masalah. Okay, untuk nombor 10 ni. Okey, pilih nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil adalah apa? 2. Betul? 2 darab dengan 5. Dapat 10. 2 darab dengan 5 dapat 10. Okey, so nak recheck dia, nak semak dia. Semak dia horizontal 5 times 2 times 3 times 2 you can get 60. Okay, awak akan dapat 60 juga sini. Gitu. Apa 60 sehilang. Okay, so kat sini awak akan dapat still lagi 60. Okay, boleh lagi ke proceed? Tak boleh dah sampai kat sini je Okay, sampai kat sini je. Sebab apa? Sebab nombor 2, nombor 3, nombor 2 dengan nombor 5 ni dia adalah nombor yang paling kecil. Okay. Nombor yang paling kecil. Okay. So ni jawapan yang saya paling suka lah cara dia. Iaitu kita pilih jawapan yang paling kecil.
tengok result dia berapa. So 30 ni, okay, bagaimana 30 ni, cari nombor yang paling kecil, okay, dapat result dia. 10 ni dia akan dapat result dia. Okay, dan seterusnya. Okay, yang ini untuk kaedah, okay, ia banyak kaedah ada ni, okay, kalau buku teks awak tu dia guna nombor 4, 15. Bukan sekata ni susah sikit lah. Sebab dia sekata dah soalan ni dia banyak jalan kira. Okay, kat sini dia guna nombor 4 So 4 darab dengan berapa? 4 darab dengan 15 dapat 60. So bagaimana dapat 4? 2. 2 darab dengan 2. So 2 darab 2 ni dah nombor kecil dah ni. Okay, 2 dengan 2 dah nombor kecil dah ni. Okay, dah nombor kecil. So bagaimana dapat 15? Dapat 15 bermaksud 3 darab dengan 5. Okay. Kalau awak tengok kat sini, dia mesti seimbang. Balance 60 times you can get 60. Okay, masih lagi sama ni. Sama ke sini Okay. 5 times 3 times 2 times 2 you can get 60 juga. Okay. So ni mana-manalah kaedah. Okay, okay. So bagaimana kita nak tulis jawapan akhir? Tu masalahnya. Nak tulis jawapan akhir, saya kata dah, tulis secara apa? Nombor menaik tu. So kalau kat sini, okay, 60, jawapan akhir dia adalah 2 times 2 times 3 times 4. 5. Okay, so kat sini awak kena buat apa? Susun secara increasing number Okay. Susunan menaik nombor menaik. Macam ni pun boleh. So untuk kaedah apa? Faktor 3 ni ataupun kaedah gambar rajah pokok perfaktoran pokok ni, dia banyak jalan kira. Okay, boleh? Faham ke tak Okay, let's say lah. Okay, faham. Okay, so pergi satu lagi contoh Contoh ni homework Ni homework. Okay. So pergi ke soalan nombor 3. Okay, saya tunjuk terus. Sebab saya rasa yang inilah blur sikit. Okay. Okay, saya tunjuk A. Yang ini homework lah. Homework. Okay, prime factor ni. Okay. Yang pertamanya, apa priority dia? Dia mesti nombor berdana prime number Tu. Boleh? Okay, yang keduanya dia ada 2 kaedah, betul? Betul. Okay, so the second method. Method dia ada 2 method. Okay. Sama ada repeat. Repeat division. Division or 3. Whatever lah. Buatlah awak punya notes awak nota awak macam mana. Okay. Let's say. Okay. So nak start daripada kaedah drawing iaitu kaedah factor 3. Okay. Saya nak tunjuk 2 je cara dia. Okay, 42. Okay, nombor yang paling kecil kat sini. Nombor apa? Nombor berdana yang paling kecil kat sini. 2. Ni nombor okay, 2. So, result dia kat sini akan dapat 21, betul? Sebab 21 darab dengan 2, awak akan dapat 42. Ataupun 42 bahagi dengan 2, awak akan dapat 21. Okay, so 21 ni ada lagi ni. Okay, nombor yang paling kecil adalah 3. So kat sini follow je lah 2. So sini adalah 7. Okay. Nampak? Okay, make sure lah awak punya level ni mesti seimbang. Apa maksud seimbang? Mesti dapat 42. Let's say 21 times 2 you can get 42. 7 times 3 times 2 you can get
42. Mesti setiap level ni level ni kalau awak tengok ni. Setiap level ni. Okay, ni question. Ni let's say lah ni first level. First level 1. Okay, level 1 lah. Yang ini level 2. Mesti nilai dia, operasi pendarapan dia mesti dia nilai dia sama dengan macam ni. Okay, sama dengan apa? Sama dengan soalan dia. Okay. Boleh macam ni? Okay. Ni saya dah pergi lagi ke jawapan, saya tunjuk cara dulu. Okay, katakan ada person tu dia start daripada, okay, dia suka nombor besar. Okay, dia suka nombor besar, dia start daripada nombor 6. Okay, 6. Okay, 6 darab berapa dapat 7? Dapat 7 lah. Dapat 42. 6 darab? 7. Okay, sorry. 6 darab 7. Bila 6 darab 7, awak dapat 42. So, 6 ni apa 6? Cari nombor yang paling kecil, iaitu 3, betul? 3 darab dengan 2. 2. Yang ini follow je lah, 7. So, kalau awak tengok jawapan bawah ni mesti sama. Mesti sama. 2, 3, 7, 3, 2, 7. Mari mana-mana pun, last level tu mesti jawapan dia sama. Okay, so sebelum nak pergi tu, check dia punya level dia dulu. Okay, 6 darab 7, 42. 3 darab 2 darab dengan 7 dapat 42. So dia balance balance dengan jawapan dia. Okay, so jawapan K can be write as 42 equal to, okay, increasing 2 times 3 times 7. Okay. Ini kalau guna kaedah factor 3. Okay, yang inilah biasanya student dia pening sikit. Tapi tidak ada masalah. Okay, the second method is repeat repeated division. Okay, yang ini senanglah sikit saya rasa. Okay, so bermula daripada 42. Okay, repeated division ni mesti start daripada small number. Let's say 2. So you can get 21, right? Boleh ke bahagi dengan 2? Tak boleh. Tak boleh. So divide by 3. you can get 7. So kat sini you can 7 lah 1. So ambil yang sini je lah. Okay, the answer is 42 equal to 2 times 3 times 7. So jawapan dia sama lah. Okay, so jawapan ni saya nak awak buat. Okay, untuk B ni dua kaedah. Okay, factor 3 dengan apa? Dengan repeat division. Ni pun sama. Dua kaedah saya nak buat. Nak suruh awak buat. Okay, sebab dalam soalan periksa nanti kita tak tahu soalan mana dulu keluar. Okay, so dua-dua kaedah kena buat. Okay, itu sajalah daripada saya pada hari ni. Ada sebarang pertanyaan? Any question? Sir, Yep. kalau yang prime factorization tu kan, Ya. tak payah buat dalam ayat pun kan? Saya kata dah factorization ni is the method. So soalan dia nak tengok method dulu. Okay, method dia. Ni method dia. Macam soalan before, soalan sebelum ni. Okay, dia kata apa? Prime factor. So buat dalam bentuk ayat lah. Okay, sebab prime factor ni memberikan apa? Prime number, right? Make sure lah dalam prime factor ni jawapan dia adalah prime number. Okay, so kat sini, untuk silibus awak adalah prime factorization, iaitu perfaktoran nombor berdana ataupun perfaktoran perdana. Okay, so kat sini dia nak tengok awak guna kaedah dengan betul. Let's say lah first method factor 3. Okay, ini kaedah dia.
Okay, kalau awak sebagai cikgu, awak hanya tengok kaedah je. Bila kaedah, ni adalah kaedah dia, di mana pelajar mencari jawapan. Jawapannya duduk di bawah sekali. Okay, di bawah sekali. Okay, di bawah sekali. So, 2 times 3 times 7. Okay, let's say lah, the second method is repeated division. Okay, make sure yang bawah sekali ini 1. Pastikan last sekali adalah 1. Tambah nombor lain. Nak nombor 1 je. Let's say lah, student tu dia tulis macam ni. Okay, student tu dia pandai. Dia tulis macam ni. 42 to 21 3 7. Okay, and then 42 2 times 3 times 7. Okay, kita tengok jawapan dia sama tapi kaedah dia salah. So this method is wrong Okay, salah. Sebab apa? The last mesti apa? Mesti 1. Okay, boleh jelas apa maksud cikgu? Maksud sir? Jelas. Okay. Kau nak tanya apa, betul hai? Betul doktor. Okay, yang ini tidak perlu tulis ayat. Sebab dia nak tengok kaedah tu. Okay, dia nak tengok kaedah, daripada kaedah pemilihan jawapan awak ambil kat mana dan caranya adalah disusun secara menaik. Okay, lagi soalan? Okay, thank you yang bertanya. So hari ni kita belajar 3 Kita belajar 3. Yang pertamanya flashback berkenaan dengan kisah recall balik. Ya. Yeah, prime number. Okay, flashback berkenaan prime number and then prime factor. Betul. Kat sini je nota kita sebenarnya. First prime number, second prime factor and then prime factorization. Okay. So kita belajar 3 benda untuk hari ini. Okay, last sekali. Nanti yang perlu awak tahu, in conclusion je, awak kena tahu apa kat sini. What is the prime factor? Okay, so kat sini awak jawab sendirilah. Okay, awak jawab sendiri kat sini. Boleh? Okay, ada lagi soalan lain? Okay, saya rasa siapa kat sini saja dulu. Okay, tulis nama tulis nama untuk kehadiran pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir.